Okey, selamat petang semua. So hari ini kita akan terus perbincangan tentang soalan mirip, PA kita lah. Okey, kita akan fokus pada bahagian B. Okey, so seperti apa yang saya beritahu, bahagian B ada 5 soalan. Okey, 5 soalan dan setiap soalan tu dia macam ada sub soalan tu. Okey, macam 21 ada A, ada B macam tu. Okay, sometimes dia akan ada B1, B2. So altogether 5 soalan, okay? Dan kamu mesti jawab semua soalan. Okay, so sekarang kita tengok soalan ke-21. Okay, 21A ya. Okay, soalan dia macam ni, ungkapkan, okay, yang ini ungkapkan kan. Kalau kita lihat soalan ungkapkan, okay, dalam bentuk termuda. Atau sometimes soalan tu dalam bentuk pemudakan. Okay, atau dia guna perkataan ringkaskan, okay? Semua ini sebenarnya sama je, okay? Kamu jangan takut, okay? Apa yang kita nak buat tu macam mana? Kalau kita nampak ada kurungan, kita settlekan kurungan dulu, okay? Kalau ada bahagi dan darab, kita buat dulu bahagi dan darab. Ada tambah dan tolak, kalau kita ada sebutan serupa, barulah kita tambah dan tolak. So kita buat seperti biasa sahaja. Okey, buat seperti biasa sahaja. Okey, contohnya soalan ini kita tengok 6M kuasa 2N bahagi N. Okey, so tambah 3M kuasa 3 bahagi M tolak 7N. Okey, untuk soalan ini nampak tak? Okey, kat sini kita ada kurungan, betul tak? So kalau ada kurungan, kita kena settlekan kurungan ini dahulu. Okey, dan kita ada per kan? Per tu bahagilah. Okay, so kalau saya nak lihat kat sini, dalam kurungan tu dia ada bahagi. So sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk macam tu. Okay, 6M kuasa 2N. Okay, bahagi. So kita boleh tulis per N macam tu kan. Okay, lepas tu tambah dengan 3M kuasa 3 bahagi M. Lepas tu tolak dengan 7N. Okey, kita buat macam tu. Okey, lepas tu kita nak ringkaskan atau kita nak permudahkan. So macam mana kita nak buat? Buat seperti biasa sahaja sebenarnya. Okey, macam mana kita nak buat? Yang ni bahagi kan? Okey, kita buat one by one kat depan sini. 6M kuasa 2N per N. Maksudnya bahagi N. So atas ada 1N, bawah ada 1N. Kita boleh mansuhkan, betul tak? So bila kita mansuhkan, maksudnya depan tu dia hanya tinggal 6M kuasa 2. Okay, so seterusnya kita tengok kat sini. Okay, ditambah. Okay, kalau tambah tu kita tulislah tambah, betul tak? So kita tulis tambah. Okay, tambah. Tambah apa? 3M kuasa 3 per M. So maksudnya atas ada M kuasa 3 tu maksud apa? M kuasa 3 tu maksud M darab M. Maksudnya di sebelah atas ada 3M. Di sebelah bawah ada 1M. So bila kita mansuhkan, atas ada 2M lagi. Betul tak? So kalau kamu lihat kat sini, M kuasa 3, bawah ada M. So kita mansuhkan M. 3 tolak 1 dia jadi 2. So maksudnya bila kamu ringkaskan, kamu akan dapat jawapan dia tambah 3M kuasa 2. Sebab mengapa? Atas hanya tinggal 2M sahaja. So M kuasa 2 lah. So lepas tu tolak 7N tu dia tak ada apa-apa. So kita salin balik. Okay. So kita salin balik. Tolak 7N. Okay, sorry. Okay. Lepas tu saya nak tanya. Dah habis belum? Okay. Adakah ini jawapan kamu? Dah habis belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Dia boleh 6M tambah 3M boleh setelkan lagi. Ya, sebab mereka ada sebutan serupa. Bukan M lah, M kuasa 2. So kalau kamu lihat kat sini, dia M kuasa 2, dia M kuasa 2. So maksudnya dua-dua benda tu sama, betul tak? Kalau 1 kuasa 2, 1 M saja kita tak boleh tambah sebab dia berbeza. Okay, so kalau kita nampak kat sini M kuasa 2, dia ada 6. Contohnya lah, 6 mangga, kamu kena tambah dengan 3 mangga. Jawapan kita 9. Okay, bukan 9 saja. Kamu kena sebut M kuasa 2 juga sebab mereka sebutan serupa. Barulah kamu boleh tambah dan tolak. Yang belakang tu tolak 7N. Kita salin balik.
Itu je. Okay? Semua dapat jawapan yang sama tak? Boleh tak? Okay? Ada soalan? Okay, Safinas. Okay, bagus Safinas dapat jawapan yang betul. Okay, seterusnya. Okay, kalau okay, kalau tak okay, kamu stop saya. Okay? Boleh tanya apa-apa soalan saja. Okay? Tapi kalau kamu tak faham, step mana yang tak faham kamu sebut. Okay, saya akan terang sekali lagi. Okay, kalau macam tu, okay ya. So, 3 markah kat sini ni. Boleh dapat markah penuh dah. Okay, seterusnya kita tengok soalan B tu. Nampak tak? Walaupun dia guna perkataan yang berbeza dalam bentuk termudah. Ungkapkan benda ni dalam bentuk termudah. Lepas tu B tu dia guna perkataan pemudahkan. Sama je sebenarnya. Okay? Sometimes dia guna ringkaskan. Sama je. Jangan takut. So apa yang kita nak buat tu, nampak saja apa? Kurungan kita settlekan. Okay, untuk soalan B ni, siapa boleh bagi jawapan? Boleh tulis dalam chat box. Okay, boleh tulis dalam chat box jawapan kamu. Okay? So sekarang kita bincang sama-sama. Kalau nampak saja ada kurungan macam mana kita nak buat? Kena buka kurungan. So apa yang saya cakap, kalau ada kurungan maksudnya dia mewakili the whole thing. Bila kita nak darab, 4 ni kena darab masuk. Bukan darab A saja, kita kena darab A dan darab B, C ni. Okay? Okay. Putri dapat jawapan. Okay, nanti kita check tengok Okay. So sekarang kita tengok, okay, kita nak buat kan? Okay, untuk yang pertama sekali kita darab masuk 4 darab A, saya dapat 4A. Betul kan? Lepas tu 4 darab tambah BC. So kita dapat tambah 4BC. Okay, yang seterusnya, yang tolak tu saya salin balik tolak. Okay, so sekarang saya nak tanya, di bahagian belakang kan, kena berhati-hati sebab mengapa? Yang tolak, okay, di belakang sini dia adalah pecahan. So kalau pecahan, bila kita nak tolak, kamu bukan tolak satu benda je tau. Kamu kena tolak the whole thing. So kalau kamu nampak ada pecahan, lebih baik kita buat macam mana? Kita letak kurungan bagi dia. Okay, lebih selamat. Kalau tak kan, nanti kamu akan dapat jawapan yang salah. Okay, letak kurungan dulu. Sebab mengapa? Nanti kamu nak tolak tu, kena tolak the whole thing. Bukan saja tolak yang depan 3AB kuasa 3 tu. Yang belakang tu, yang tolak ni kena tolak juga. Okay, kena tolak negatif 9 juga macam tu. Okay, so kita kena kurungkan dia. Okay, so sekarang saya nak tanya. Kita nak ringkaskan pecahan di belakang ni kan? Okay, boleh tak kita mansuhkan macam ni? Oh, saya nampak. Di depan ada 3, saya macam tu. Bawah ada 3, saya mansuhkan macam tu. Sini ada A, saya mansuhkan. B kuasa 2, sini ada B kuasa 2, saya mansuhkan macam tu. So, dia tinggal B kuasa 3, C tolak 9A kuasa 2. Boleh tak kita buat macam tu? Siapa boleh terangkan? Boleh atau tak boleh? Betul atau salah? Siapa boleh tolong terangkan? Salah. Salah. Mengapa salah? Sebab 3A B kuasa 3C tu per dengan 3AB. Lepas tu negatif 9A kuasa 2B tu pun juga per 3AB. Ya, okey. Penerangan yang bagus. Okey, betul. So sebenarnya untuk yang ini per 3AB kuasa 2 ni, the whole thing yang sebelah atas semua benda tu bahagi dia tau. So bila kalau kamu nak pecahkan dia, kamu nak tulis, masih ingat tak masa dulu kan primary school kamu semua pernah belajar. Okey, bila kita cakap okey, A tolak B, kalau saya cakap bahagi C kan? Okey. Saya guna contoh yang lain. A tolak B bahagi C. Sebenarnya kamu bukan A bahagi C saja. Kalau saya nak pecahkan dia, saya boleh tulis A per C tolak dengan B per C. Saya boleh buat macam tu, betul tak? So maksudnya bukan A bahagi C saja. Sebenarnya negatif B atau tolak B ni juga bahagi C tau. So bila kamu mansuhkan macam tu, bila kamu mansuh 3AB kuasa 2 dengan depan, yang belakang kamu tak mansuh, maksudnya dia tak fair lah. Bila kamu mansuh belakang, depan kamu tak mansuh, maksudnya dia tak fair. Okay? Sebab bukan A saja bahagi C, B juga bahagi C. Faham tak?
So macam mana kita nak buat soalan macam tu? Kita kena cari apa? Kalau saya nak ringkaskan dia, kalau saya nak mansurkan atas dengan bawah, yang sebelah atas ni saya kena cari faktor sepunya dia. Maksudnya apakah elemen-elemen atau apakah unsur-unsur yang wujud di atau faktor yang wujud di depan dan sama juga dia wujud di belakang. So macam mana kita nak buat? Okey, kita buat HCF. Kita boleh guna cara HCF. Untuk pelajar yang cepat sebenarnya kamu boleh terus cari faktor sepunya dia. Okey, kalau tak boleh kita buat cara lambat. Okey, kamu cari macam mana nak cari faktor sepunya. Okey, seperti apa yang bincang dengan kamu semua minggu lepas kan, kita pernah buat soalan macam tu juga. So saya kena cari dia punya faktor sepunya. Okey, so sekarang saya tulis dulu kan. Okey, tulis dulu apa yang saya nak keluarkan yang tu. 3AB kuasa 3C tolak 9A kuasa 2 B kuasa 2. Okey, so sekarang kita first step kita tengok dulu nombor. 3 dengan 9 ni. Okey, kedua-dua nombor ini boleh bahagi nombor apa? Kita boleh bahagi nombor 3, betul? Ya, betul, boleh bahagi 3. 3 bila kita bahagi dengan 3, okey, kita dapat apa? Kita dapat 1. So 1 tak perlu tulis lah. Yang baki tu A, B kuasa 3, C. Okey, lepas tu nombor 9 ni bila bahagi dengan 3, kita dapat 3. Yang belakang tu kita salin balik. Yang tak ada kaitan kita salin balik. Kan? Okey, so step yang pertama dah siap. Okey, seterusnya. Okey, kalau tadi kita tengok fokus pada nombor, sekarang kita fokus pada pemboleh ubah. So first saya tengok A pula, yang A kat sini. Okey. Di depan kita ada satu A. Di belakang ada A darab A. So maksudnya, okey, di depan dan belakang kita ada faktor sepunya. Okey, ada A tu sama kan? Kita boleh keluarkan satu A saja. Kita tak boleh keluarkan A kuasa 2 sebab mengapa? Kalau saya keluarkan A kuasa 2, di depan sebutan ni dia tak cukup. Dia hanya ada satu A sahaja. Kan? So kalau hanya ada satu A, kita pilihlah A sahajalah. So bila saya bahagi A, tinggal 1. So apa yang kita baki tu, kita salin balik. Yang B kuasa 3, C macam tu. Lepas tu yang sini, tolak 3, saya salin balik. Yang A kuasa 2, saya bahagi dengan A. Saya tinggal satu A lagi. Nampak tak? So yang B kuasa 2 tak ada kaitan, saya salin balik. Okey, macam tu. Step yang kedua dah siap. Okey, lepas tu kita tengok lagi. B pula. Okey, sini ada kuasa 3, sini ada kuasa 2. Maksudnya kita boleh keluarkan apa? 2, okey, B kuasa 2 kan? Okey, so bila kita keluarkan B kuasa 2, yang B kuasa 3 tu dia baki B lagi. C tu saya salin balik, tolak 3A. Macam tu. Okey, lepas tu C keluar lagi tak? Tak boleh dah sebab depan ada C tapi belakang tak ada C. Maksudnya mereka tak ada faktor sepunya. Okey, so kita teruskan. Okey, so sekarang yang sebelah atas ni kan, kita dah ada jawapan. Kita dah pecahkan, kita dapat jawapan macam tu. Kan? 3AB kuasa 2, lepas tu darab dengan yang ini. Okey, kita dapatlah. Okey, faktor sepunya dia. Okey. Tapi ingat tadi saya dah cakap lebih baik kita letak apa? Kurungan bagi dia. Okey, sebab kita nanti nak tolak the whole thing. Kalau kamu tak letak kurungan, nanti kamu akan salah. So yang sebelah atas kita dapat 3AB kuasa 2 darab dengan BC tolak 3A. Okey. Nah, untuk pelajar yang cepat, sebenarnya dia tak perlu guna proses ini. Tak perlu guna yang HCF ini. Kan? Kalau dia tengok kat sini, dia dah tahu. Okey, 3 dan 9 saya boleh keluarkan 3. Bila saya keluarkan 3, kat belakang tu, tak ada, yang sini tak ada 3 dah. Yang sini ada 9 bahagi 3, kita dapat 3. Kita boleh tengok macam tu. Yang A dan A kuasa 2, saya boleh keluarkan A. Yang B kuasa 3 dan B kuasa 2, saya boleh keluarkan B kuasa 2. So bila kita keluarkan yang 3AB kuasa 3C tu, saya keluarkan 3AB kuasa 2, dia hanya baki yang ini. Kamu boleh terus buat macam tu lah. Tapi kalau kamu rasa
cara yang cepat ni kamu susah nak tengok, kamu buatlah cara HCF ini. Okay, step by step. Lepas tu yang bawah kita salin balik. 3A, B kuasa 2. Okay, tutup kurungan. Nampak tak? Okay, so sekarang kita teruskan. Okay, kalau kamu teruskan, kamu tengok. Sekarang kita boleh mansuhkan tak? Nah, nampak tak? 3AB kuasa 2 yang sebutan serupa faktor sepunya ni dia sama dengan yang bawah. So maksudnya kita boleh mansuhkan 3 dengan 3 kan? Sebenarnya kamu nak sebab semua sama. So kamu boleh mansuhkan semua kan? Okay. So yang di belakang ni tinggal apa lagi? So kita salin balik So kamu tengok saja step yang next step kita dah tahu. 4A saya salin balik 4A tambah 4BC, lepas tu tolak dengan apa? Yang ini kena berhati-hati. So kita kena tolak kurungan BC tolak 3. Nampak tak? Kalau tadi kamu tak letak kurungan, nanti bila kamu tolak tu kamu hanya akan tolak BC saja. Okay, kamu tak akan tolak yang negatif 3A tu. Kalau kamu tak letak kurungan, salah lah. Mesti salah jawapan kamu. Okay, sebab mengapa? Kita dah tahu, kamu tengok soalan dah tahu. Kita nak tolak the whole thing. Ingat kita nak tolak semua benda tu. So, lepas tu next step, apa yang kita nak buat? Ada kurungan kan? Kalau ada kurungan, kita kena darab masuk. Yang negatif ni, tolak ni bukan tolak BC je. Dia nak tolak negatif. So, negatif, nanti kita akan dapat positif. Okay, so saya salin balik lah. 4A tambah 4BC tolak dengan BC. Okay, negatif kita dapat positif 3A. Itu dah. Okay, seterusnya. Okay, apa yang dah belum habis lagi kan? Sebab mengapa? Nampak tak? Kita ada sebutan serupa. Yang 4A ni sini ada 3A. Nampak tak? Yang A depan 3A tu depan tu tambah. Maksudnya nanti kita nak ambil 4A tambah 3A. Okay? Lepas tu, ada lagi tak? BC dengan BC. Maksudnya yang ini kita boleh tolak juga. Betul tak? So, untuk pelajar yang cepat, dia boleh terus dapat jawapan. Kalau untuk pelajar, dia rasa susahnya nanti saya silap. So, buat apa? Kita buat grouping. Masih ingat tak? Saya cakap kita buat grouping macam buat scanning. Saya kumpulkan yang A dulu, 4A. Lepas tu scanning. Oh, ada A lagi yang 3A. Di depan 3 ni tambah. So maksudnya saya tulis tambah 3A macam tu lah. Lepas tu A dah habis. Kita teruskan BC. So saya tambah 4BC. Tolak dengan apa? BC. Dengan ini, barulah kita boleh settlekan. Okay? Kalau kamu tak buat step ini, boleh juga terus dapat jawapan. Okay? Tak salah. Okay? Tak salah. Asalkan kamu jangan silap saja. Bila tambah jadi tolak jadi tambah. Itu susah lah. So kat sini kita tahu 4A tambah 3A. So jawapan kita dapat apa? Dapat 7A. Okay? Dapat 7A. Lepas tu, sini belakang punya. BC dengan BC kan. 4BC tolak BC. Maksudnya 3 BC lagi kan. Tambah 3 BC. So itulah jawapan kita. Macam tu. Kebanyakan pelajar akan salah. Salah di tempat mana? Akan salah di tempat sini. Sini. Sebab mengapa? Sebab dia tak letak kurungan. Nanti dia mesti ambil 4A tolak 3A. Mesti salah. Okay. So kalau macam tu salah lah. Okay, kena berhati-hati. Sebab kamu tengok soalan pun dah tahu. Tengok soalan. Tolak the whole thing. Nampak tak? Yang per ni, bila kita nampak per, okay, yang sebelah atas bahagi sebelah bawah. Yang ni memang the whole thing. Walaupun dia tak letak kurungan, kita boleh letak sendiri. Nanti bila kita tolak, kita kena tolak the whole thing juga. Okay. Inilah jawapan kita. Okay, betul tak? Hopefully kamu semua ada buat sendiri ya. Jangan just... Okay, kalau betul, kamu boleh buat satu tick di kertas kamu lah. Okay, boleh mark sendiri. Okay, kalau yang salah, okay, jangan putus asa. Okay, sebab
Sekarang salah lebih baik daripada nanti PA kamu salah, betul tak? Kalau salah, kamu buat note kat tepi. Okay, buat pembetulan. Okay? So, semua dah okay bahagian ni? Semua okay? Okay. Okay kalau okay saya next Okay, so sekarang kita tengok soalan ke-22. Nampak tak? Sama juga soalan ni. Dia guna perkataan apa? Pemudahkan. Okay, samalah. Okay, dia guna pemudahkan maksudnya kita just buat saja. Ada tambah, kita tambah. Ada tolak, kita tolak. Macam tu. Boleh tambah, kita tambah. Tak boleh, tak apa. Kita just remain. Kalau ada kurungan, kita diutamakan dulu. Okay, so sekarang kita tengok soalan ni. 3, okay, yang ni kurungan kan, darab X tolak Y kuasa 2 tambah 8XY. Okay, so sekarang memang kat sini kita nampak ada darab kan. Okay, 3 darab kan. Dan dia ada kurungan juga, betul tak? Yang kurungan ni kat luar tu ada 2. Ada kuasa 2. Okay, so sekarang saya nak tanya. Kamu nak buka kurungan dulu, kamu nak settlekan kuasa 2 itu dulu, atau kamu nak ambil 3 darab masuk dulu? Okay. Saya nak dengar opinion kamu semua. Kamu nak darab masuk yang 3 itu kamu nak masukkan dulu. Okay. Sebab dia ada kurungan kat sini kan. Kurungan tu maksud darab. Tapi kurungan ni dia ada kuasa 2. So sekarang kita ada 2 cara. Saya nak tanya. Yang mana satu lebih tepat? Okay. Yang mana satu step lebih betul? Atau kedua-dua pun betul? First step, ada orang buat macam tu lah. Okay, dia 3 dia darab masuk. 3X tolak. Okay, dia darab masuk. Okay, 3Y lepas tu kuasa 2. Okay, atau ada orang buat. Okay, dia bukakan kurungan ini dulu. So, dia ambil 3. Okay, X tolak Y darab dengan X tolak Y. Dia buat macam tu dulu. Yang mana satu lebih tepat? Atau kedua-dua pun boleh? Saya nak dengar opinion kamu semua. Boleh tak saya terus ambil 3 ni saya darab masuk? Kena darab masuk dulu atau saya kena kembangkan yang X kuasa 2 tu? X tolak Y tu. Yang mana satu perlu buat dulu? Kembangkan. Okey, bagus Safinas. Okey, tapi saya nak tanya Safinas. Okey, 3 tu boleh darab masuk tak? Ada orang mungkin dia buat macam tu. Boleh tak saya darab masuk? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Mengapa tak boleh? Mengapa tak boleh? Okey, saya tengok. Tak, sebab ada kuasa 2. Bagus Safinas. Sebab ada kuasa 2. Macam kurungan ni macam pintu lah. Kalau pintu ini dia dah dikunci, kamu tak buka pintu tu, macam mana 3 tu nak masuk, betul tak? Kalau kamu nak masuk bilik, kalau bilik tu dia terkunci, macam mana kamu nak masuk, betul tak? So 3 ni sepatutnya dia tak boleh didarab masuk dulu. Kamu kena kembangkan. Okey, buat macam ni. Yang ini betul tadi ya. Yang ini betul. So kita kena buat kembangkan dululah. Okey, bagus Safinas. Okey. So sekarang kita kembangkan dulu. Yang tambah 8XY tu, kamu just biarkan dia dulu. Salin balik. Okey, ingat salin balik. Okey, untuk setengah pelajar, okey, kalau dia cepat, X tolak Y kuasa 2 tu, dia boleh terus dapat jawapan. Okey, kalau tak kan, at least kamu kena buat salin sebab kita tahu kuasa 2 tu maksud apa. Okey, yang jawapan ni, okey, tunggu. Okey, kamu boleh tulis soalan macam tu. 3, okey, darab dengan X tolak Y. Sebab dia kuasa 2 kan. So saya kena darab dengan X tolak Y. So memang kita kena darab masuk dulu. Okey, kita kena kembangkan yang ada kurungan punya tempat dulu. Lepas tu kita tambah dengan 8XY. Kamu tak boleh terus darab masuk. Ingat tak boleh. Okey, so kita kembangkan sekarang. So macam mana kita nak buat? Okey, masih ingat tak? Saya selalu panggil kamu semua hafal. Nampak ada 2 kurungan sebab kuasa 2 kan? Okey, kuasa 2 maksudnya X tolak Y darab dengan X tolak Y. So bila kita nampak 2 kurungan, ingat depan ke depan, depan ke belakang. Masih ingat tak? Kita buat benda macam tu. Okey, so sekarang kita tulislah yang 3 tu saya salin balik.
So sekarang saya buat yang dalam okey, yang X tolak Y darab dengan X tolak Y tu. X darab X kita dapat depan darab depan X kuasa 2 lah. So lepas tu depan darab belakang X darab negatif Y. Jangan abaikan negatif ni. So kamu akan dapat negatif XY. Okey. Seterusnya. Okey. Negatif Y belakang ke depan. Betul tak? Lepas tu belakang ke belakang. So belakang ke depan tu kita dapat apa? Negatif Y darab X. Kita dapat negatif XY. Akhir sekali, negatif Y darab negatif Y. Negatif, negatif kita dapat positif Y kuasa 2. Tutup kurungan. Lepas tu, yang belakang tu kita salin balik. Ingat mesti salin balik Kamu jangan ingat nanti buat sampai bawah kamu baru tambah. Tak, kita kena salin balik juga. Kena carry forward lah. Yang 8XY tu. Okay? So sekarang, apa yang kita nak buat? Kamu dah buka, macam bila kamu buat kembangan tu, macam kamu dah betul tak? Yang dua tu dah tak ada. So kalau tak ada lock, kamu boleh masuk lah. So next step, apa yang kita nak buat tu, kamu boleh katakan yang dalam tu sebab ada tolak XY kan. Kita salin dulu. Tak? 3, okay, kurungan X kuasa 2. Tak kat sini. Kita ada tolak X. Saya ingat tak saya cakap bila kita nampak saja tolak atau negatif, kita kena fikir konsep hutang. Bila kamu hutang orang RM1, hutang lagi RM1. Maksudnya kamu hutang RM2. 2XY. Kita buat macam tu. Okey, yang tambah Y kuasa 2 salin balik je lah. Okey, tambah dengan 8XY. Kita buat macam ni. Okey, seterusnya, kamu dah pemudahkan di benda di dalam kan? Lepas tu apa yang kita nak buat tu kita kena darab masuk. Ingat bila 3 ni darab kena darab the whole thing. So apa yang kamu dapat tu sama dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 3 darab 2 kita dapat 6xy tambah dengan 3 darab y kita dapat 3y kuasa 2 tambah dengan 8xy. Okey, macam tu. Dah habis belum jawapan kita? Habis belum? Belum. Dah habis? Belum. Mengapa belum? Sebab dia boleh tu lagi. Dia ada sebutan serupa lagi, nampak tak? Kamu tengok XY, sini ada XY. Yang X kuasa 2 dan Y kuasa 2 tu memang tak ada, dia tak ada partner dah. So kalau tak ada partner, kita just salin balik saja. Tapi yang XY ni, nampak tak? Sini ada XY. Sini ada XY juga. Maksudnya kita boleh tambah dan tolak lagi. So kamu nampak tak? Yang XY di depan tu tolak 6. Maksudnya macam kamu hutang orang 6 lah. Okey, 6 biji bola ke, RM6 ke, bolehlah hutang saja. Okey? So tambah 8. Okey, tambah 8 tu maksud sekarang kamu ada 8. So kamu boleh bayar balik kan? So bila bayar balik, kamu tak dah hutang dah. 8 tolak 6. Kalau tak, kamu tekan kalkulator. Negatif 6 tambah 8. So kamu akan dapat 2xy. So yang depan 3x kuasa 2 kita just salin balik saja. Okey, lepas tu bila kita nampak yang xy ni tolak 6 tambah 8, kamu dapat tambah 2. Positif 2 kan? Tambah 2 lah xy. Lepas tu tambah 3y kuasa 2. Itulah jawapan kita. Dah habis. Tak susah kan? Betul tak? Okey. Itulah jawapan kita. Lepas tu kamu cek. Ada sebutan serupa lagi tak? Tak ada. Okey. So tak ada. So kita just stop situ. So far so good semua? 22A okey tak? Okey. Kena tulis jawapan dalam kertas. Jangan just duduk dengar saja. Yang salah tu kena buat pembetulan. Baru kamu boleh belajar. Okay. So sekarang kita teruskan soalan B, 22B ni. Okay. Raja 4 menunjukkan sebuah meja bola snooker berbentuk segi 4 tepat. Yang ini keywords kita. Dia macam soalan PB hari tu. Masih ingat tak?
So apa maksud segi empat tepat? Maksudnya sisi yang bertentangan tu mesti sama. Okey, sini sama dengan sini. Sini, okey, sisi bertentangan dia mesti sama. Sini sama dengan sini. Okey, so luas mereka adalah ini. 2x kuasa 2 tambah 9x tambah 35. Ini merupakan luas dia. Okey, masih ingat tak? Okey, yang ini luas So masih ingat tak sebenarnya luas tu macam mana kita nak cari luas? Macam mana kita nak cari luas? Apakah rumus dia? Siapa boleh bagi tahu Macam mana kamu boleh dapat luas? Luas untuk segi empat tepat. Apa? Panjang darab lebar. Ya, betul. Panjang darab lebar, betul tak? Tapi sekarang of course kita tak tahulah panjang dia apa, kita tak tahu. Lebar dia apa, kita pun tak tahu. Kan? Tapi dia terus bagi kita apa? Kita dah tahu dah. Kita luas dia kita dah tahu. Okay? So sekarang kita tengok apakah soalan dia nak? Dia nak kita cari. Cari panjang dan lebar meja bola snooker ini di dalam sebutan X. So maksudnya, apa yang kita dapat, ungkapan yang kita dapat tu sebenarnya dia terdiri daripada apa? Dua faktor, betul tak? Maksudnya, apa benda tu kalau kamu darab dengan apa, kamu boleh dapat luas ni. So maksudnya kalau luas kamu diberi, saya nak kamu pecahkan dia atau kamu nak cari faktor dia, kita kena guna proses pemfaktoran. Ingat. Okey? Sebab kita nak pecahkan dia kan. Dia dah bagi kita jawapan yang ini. Tapi kita nak cari panjang dan lebar, kita kena pecahkan dia atau kita nak cari faktor dia. So macam mana kita nak cari faktor dia? Kita guna cara atau kaedah pemfaktoran. Kan? Macam cara terbalik lah. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, masih ingat tak faktor kaedah pemfaktoran ni? Okey, tapi sebelum tu saya nak beritahu kamu semua soalan ni ada salah sikit. Okey, kalau boleh tukarlah yang ini. Tambah jadi tolak. Kalau tak kan nanti kamu akan dapat jawapan yang ada titik perpuluhan which is not in your syllabus. Okay, so kalau dalam syllabus memang kamu boleh selesai lah. Okay, memang boleh selesai bahagian ni. Yang tambah kamu jadi tolak. Okay, semua ubah soalan sendiri. Okay. So sekarang saya nak settlekan. Macam mana saya nak buat proses pemfaktoran? Salin dulu soalan. Masih ingat tak? 2x kuasa 2 tambah dengan 9x tolak dengan 35 kan? Okey, lepas tu kita buat satu cross. Masih ingat proses pemfaktoran kita tu? Okey, kita buat macam tu. So yang tengah-tengah tu tambah 9x, betul tak? So kita letak 9x macam tu lah. Okey, so sekarang kamu tanya kamu sendiri. Kita try and error. Kaedah ini juga dipanggil sebagai kaedah cuba-cuba sebenarnya. 2x kuasa 2 dia terdiri daripada apa? Kita tahu, terdiri daripada 2x, kita darab dengan x. So, kamu boleh dapat, 2x kuasa 2. Masih ingat? So, seterusnya 35 ini. Okey, 35 ini terdiri daripada apa? Maksudnya apa, nombor apa darab dengan apa boleh dapat 35. So, kita tak tahu, kita try and error. Okey, 7 darab 5 mungkin. 7 darab 5. Kamu akan dapat 35, betul tak? Okey, tak tahu betul atau salah, tak apa. Kamu just try and error. So sekarang, boleh tak kita dapat 9? Kita kena darab silang dulu. 2x darab 10, kita dapat 10x. X darab 7, kamu dapat 7x. Betul tak? Okey, lepas tu kamu observe. 10x dan 7x ni boleh jadi 9x tak? Kamu tambah tolak macam mana pun, memang tak boleh dapat 9. So maksudnya, pasangan ni tak betul. 7 dengan 5 tak betul. So kalau 7, 5 tak boleh kita tukar urutan dia tengok. Boleh tak? Tadi 7 dengan 5 tak boleh, sekarang kita try tengok 5 dengan 7 pula. Boleh tak? Kita cuba.
5 dengan 7 kali ini. 5 dengan 7. So darab silang. 2 darab 7 kita dapat 14x. X darab 5 kita dapat 5x. Okay, so sekarang saya nak tanya. 14x dan 5x ni, boleh tak kita dapat 9x? Boleh tak kita dapat 9x ni? Boleh atau tak boleh? Kalau boleh, kamu nak tambah atau tolak? Nak guna apa, tolak apa? Macam mana kita boleh dapat 9x? Erika? Hello? Tolak. Tolak kan? Tolak mana? Tolak 14? 14 tolak 5. Iya, yang ini kena tolak kan? Maksudnya kita kena tambah satu tolak. Kita dah boleh dapat 9x ni. Kalau sini tolak, depan sini kena tambah tolak juga. So, apakah jawapan kita? Nampak tak? Dengan cara ini, kamu dah dapat jawapan dah. Inilah faktor kita. Nampak tak? So, jawapan kita, kamu just tulis saja jawapan tu macam mana. 2x kuasa 2 tambah dengan 9x tolak dengan 35. Kamu dapatlah. Okey, letak kurungan ingat sebab kita nak dapat faktor kan? Dia punya faktor. So kita tahu yang pertama sekali 2x tolak 5. Okey, yang satu lagi x tambah 7. Okey, kalau ini adalah panjang kita, yang length tu adalah lebar kita. Barulah kamu boleh dapat jawapan ni. Itulah cara dia. Kan? Okey. Kalau untuk setengah pelajar, kalau dia rasa, cara pemfaktoran dia susah. So, macam mana kita nak buat? Masih ingat tak? Saya juga pernah ajar kamu semua macam mana kita buat cara palsu. Masih ingat tak? Jalan yang apa? Yang shortcut. Kita tekan kalkulator lah. Betul tak? Kamu tengok kat sini. Yang A, B, C. Masih ingat tak? Yang A mesti muncul di X. Depan X kuasa 2. B mesti muncul di depan X. Lepas tu C tu tolak 35. So kita tekan kalkulator. Okay, sekarang saya bagi dia big screen. Sorry. Okay, kita tekan tengok. Masih ingat tak? Mod 3 kali, kita dapat EQN kan? Equation, pilih equation. Lepas tu pergi ke kanan. Degree kita pilih 2. Okay, so dia akan tanya A tu apa? Masih ingat A mesti muncul di depan X kuasa 2. So 2 lah. B muncul di depan X. So yang ni tambah 9. So 9 lah. C tu negatif 35. So just tekan sahaja. Kena negatif Yang ini negatif 35. So kamu dapat jawapan lah. Yang ni 2.5 kita tekan A, B, C ni. Dia akan jadi, sebenarnya, salah satu jawapan tu 2 dan 1/2. Satu lagi dapat tolak 7. So kamu boleh tulislah jawapan kamu. Okay, yang ini kan walaupun dia yang ni ungkapan, tapi kita boleh guna cara macam ni lah. X, tadi jawapan kita dapat apa? 2 dan 1/2. Satu lagi X, kita dapat tolak 7. Betul tak? Kalau kamu nak cari faktor dia, kita kena biarkan dia sama dengan kosong. Yang persamaan di depan tu, first of all, sebab yang sini kan dia ada 2 dan 1/2. So kita jadikan dia sebagai improper fraction dulu. 2 darab 2 dapat 4 tambah 1, dia sebenarnya adalah sama dengan 5/2. Okay, so macam mana kita nak jadikan di sini jadi kosong? Bahagi 2, saya kena darab, dia akan jadi 2x. Kan? Sama dengan 5. So saya kena pindah lagi. Yang 2x ni 5, saya pindah jadi tolak 5. So sama dengan kosong. Okey, yang ini x sama dengan negatif 7. So saya pindah jadi x tambah 7. Sama dengan kosong. So apakah faktor dia? Manakah kita boleh dapat faktor dia? Ini je. Kamu jangan salin yang sama dengan kosong tu. Just letak kurungan x tambah 7 dan salah satu lagi 2x tolak 5. Nah, inilah jawapan kita. Nampak tak? Sama je. So, depends on kamu nak guna cara apa. Asalkan kamu boleh dapat jawapan yang betul, cara tu dah okey.
Boleh tak semua? Okay. Of course sepatutnya cara yang memang betul tu cara pemfaktoran ini. Yang ini memang cara yang betul. Macam mana kita nak cari dari luas tu, kamu boleh dapatkan faktor dia. Okay, ini cara yang betul. Tapi kalau kamu susah, kamu rasa cara ini susah lah, it's okay. Kamu guna calculator juga boleh dapat jawapan. Okay kan? Ada masalah tak semua? Rizwan okay tak? Faiz? Faref okay tak? Okay, sir. Okay ya. Kalau tak faham kena tanya, okay? So sekarang kita teruskan soalan yang B2 ini. Okay. Ada keywords nampak tak? Cari perimeter meja bola snooker itu dalam sebutan X. So apakah keywords kita tu? Perimeter. Nampak tak? Okay, siapa boleh bagi tahu sir, apa maksud perimeter? Apakah maksud perimeter? Kita buat dalam masa PB kita pernah buat kan? Apa maksud perimeter? Siapa boleh guna perkataan atau ayat yang senang? Tambah semua sisi. Okey, ingat bukan sisi saja. Sisi di luar. Ingat dia mesti di luar objek tersebut. Atau kita boleh panggil sebagai ukur lilit dia. Okey, ukur lilit. Okey? Macam tu. Maksudnya bila kamu nak buat pagar, kamu nak ukur sisi di luar dia kan? Kalau dalam tu ada bilik, kamu jangan ukur. Kita ukur di luar sahaja. Itulah kita panggil perimeter. So maksudnya sekarang, kalau kamu dah tahu panjang tu apa, lebar tu apa, yang ini panjang kan? Ini panjang. Kan? Ini lebar. So kita nak cari perimeter macam mana? Kamu bukan ambil panjang tambah lebar saja. Jangan lupa kalau perimeter kamu kena tambah yang ini juga, kena tambah yang ini juga. Okey? Sebab kita dah tahu sisi yang bertentangan memang sama. Okey? So panjang tambah lebar, panjang tambah lebar. Okey, cara macam tu. So kalau saya nak cari perimeter, okey, kita dah tahu dah kat sini. Yang ini panjang, ini lebar kan? Okey, so macam mana? Okey, kita just tulis 2x tolak 5. Tambah dengan apa? Tambah dengan lebar tadi kan? X tambah 7. Tambah lagi sekali 2x tolak 5. Tambah lagi x tambah 7. Kita just buat macam tu. Okey, yang ini 2 markah, nampak tak? Kalau kamu just tulis macam tu saja, kat sini kamu dah dapat markah pertama dah. Walaupun kamu tak dapat jawapan yang akhir sekali itu, tapi kamu tahu, okey, bila kamu dah dapat panjang dan lebar, kamu campur panjang, bukan darab tu luas. Kalau perimeter tu tambah. Panjang tu tambah dengan lebar dia, tambah dengan panjang lagi, tambah dengan lebar tu. Okey, so kamu buat macam tu. Dah ada markah. Okey, seterusnya. Okey, boleh settle lagi kan? Nampak tak? Kalau kamu lihat dengan betul-betul kat sini kita ada, ada X. Ada sebutan serupa, ada X. Ada 2X, ada X. Kan? Kamu boleh tambah yang ini. Okey, kalau untuk setengah pelajar, okey, kamu boleh terus buatlah 2X tambah X, kamu dapat 3X. Tambah 2X lagi 5X. Tambah 1X lagi, kamu dapat 6X. Kamu boleh buat macam tu. Kalau tak kan, untuk setengah pelajar, kalau dia takut, kamu buat grouping lah. 2x tambah x tambah, okey, sebab 2 depan tambah juga kan, 2x tambah dengan x. Okey, x dah habis. Lepas tu kita kumpulkan yang nombor. Tolak 5 tambah 7, tolak 5 tambah 7. Kita buat macam tu. Yang ini tak ada markah. Okey, tapi kalau kamu buat grouping macam tu, at least just safe. Kamu akan lebih yakin. Kan? Kamu tak akan tengok silap. So kita just buat yang depan dan yang belakang macam tu. Kan? Okey, so macam mana? Okey, samalah. 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Oh, kita dapat 6. Tapi 6 ni 6x. Kan? Okey, lepas tu. Tolak 5 tambah 7, tolak 5 tambah 7. Kamu just tekan kalkulator saja. Titit kan? Atau tak, kamu fikir sendirilah. Kalau kamu hutang orang RM5, kamu ada RM7, kamu bayar balik, kamu masih ada RM2 lagi. Sama juga, RM2, sini baki RM2, sini baki RM2. So all together kamu masih ada
RM4 lagi. Tambah 4 lah. Kalau kamu rasa cara macam ni susah, tekan kalkulator je terus dapat 4. So jawapan kita perimeter untuk meja bola snooker ni adalah sama dengan 6x tambah 4. Itulah jawapan kita. Last kali barulah kamu dapat markah penuh kat sini. Okey tak semua? Kalau okey kita teruskan Semua okey? Sidat okey tak Sidat? Faiz, Daniel. Hello. Okey Make sure betul-betul ada tulis tak? Nanti saya nak check bila balik KV nanti saya nak tengok ada tak jawapan semua ni. 2 minggu lagi nak balik dah. Okey. So sekarang kita teruskan. Okey, soalan 23. Sebenarnya soalan 23 ni tak susah juga, okey. So seperti apa yang saya cakap sebelum tu, okey, apa yang kita baca sebenarnya adalah bahasa Melayu. Okey, dalam matematik bila kita baca soalan tu memang bahasa Melayu. Tapi pemikiran kita kena tukarkan jadi bahasa matematik. Itu je. So that kamu tak akan rasa susah. Okey, so sekarang kita tengok yang ini. A kan, 23A ni. Okey. Raja 5. Okey, siapa boleh baca? Siapa boleh tolong baca? Saya. Okey, Safinas baca. Raja 5. Raja 5 menunjukkan dua buah bekas yang mempunyai isi padu air yang sama. Berdasarkan Raja 5. Okey, tulis satu persamaan linear kan. Okey, dari ayat pertama tu, apakah maklumat yang kamu dapat? Okey. Kita baca lepas tu, apakah maklumat yang kamu dapat? Dua bekas yang mempunyai isi padu air yang sama. Bekas Y tu, inilah isi padu dia kan. Yang MP tu adalah unit dia. So kita tengok sebutan 3x tolak 50. Yang bekas Z tu 1000. So sekarang apakah yang diberi kat sini? Dia cakap dua bekas yang mempunyai isi padu air ini, mereka adalah sama. Apa maksud dia? Bila kamu nampak sama tu, kamu tahu apa? Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu boleh tulis kat sini? Dalam bahasa Melayu, kita cakap sama. Bila kita tukar jadi bahasa matematik tu, sama tu, kita kena tulis apa? Persamaan. Sama dengan, kan? Okey, simbol sama dengan. Maksudnya, bila dia cakap bekas ini, isi padu air dalam bekas ini, sama dengan ini, maksudnya yang ini sama dengan inilah. Kan? Dalam isi padu air dia sama. So kalau soalan dia cakap tulis satu persamaan linear, just tulis saja apa yang kamu dapat dalam ayat tu. So dah cakap dah, persamaan sebenarnya kita nak tulis dalam bentuk matematik, bahasa matematik. So bahasa matematik tu apa yang kita tahu? Bekas air di depan tu isi padu dia adalah 3x tolak 50. Betul tak? Kamu dah tahu kedua-dua sama. Sama dengan apa? Sama dengan 100. Yang ini 1000. Sebab yang ini satu markah saja, betul tak? Kalau kamu tulis macam tu dah dapat markah. Nampak tak? Kalau kamu kosongkan, tak ada markah lah. Tak susah, betul tak? Just tulis macam tu dah dapat full marks. Okey, kita teruskan kita teruskan. Okey, so sekarang kita tengok yang dua tu. Okey, siapa boleh baca? Hari ni Baref baca boleh tak Baref? Baref? Sir? Baca. A2 tu soalan tu. Seterusnya jika air ditambah sebanyak 200 mp ke dalam bekas Z, ispadu menjadi 3 kali ganda ispadu air dalam bekas Y. Cari nilai X. Okey, so kehendak soalan tu dia nak cari X, betul tak? Okey, kalau macam tadi Baref baca macam ni kan? Memang dalam peperiksaan kita memang kena baca macam Baref yang sepintas lalu. Tapi saya dah cakap, memang kalau kamu buat macam tu, kali pertama kamu mesti tak faham. Sebab mengapa? Kamu hanya faham dalam bahasa Melayu saja.
kita kena tukarkan bahasa dia jadi bahasa matematik. So macam mana kita nak buat? So kita kena baca kali kedua. Okay, so sekarang baca dengan teliti ya. Kalau soalan dia cakap macam tu. Okay, sebaca kali kedua. So sekarang kita nak cuba nak tukar jadi bahasa matematik ya. Jika air ditambah sebanyak berapa? 200 mp. Okay, ke dalam bekas cek. Maksudnya di Z sini dia nak macam mana? Kamu nak tambah 200. Okay, kita just tulis apa yang ada. Maklumat yang ada tu kamu just keluarkan dan letak di situ je. Okay, seterusnya. Okay, terus bacakan. Isi padu, okay, isi padu dia kan, kalau saya tambah 200 tu, isi padu dia akan jadi apa? 3 kali ganda apa? Isi padu air dalam bekas Y. Dalam bekas Y tu ada apa? Kita dah tahu. Dalam bekas Y tu 3x tolak 50. Betul tak? Inilah isi padu Y. Sekarang dia cakap 3 kali ganda. Okey, siapa boleh bagi tahu saya apa maksud 3 kali ganda? Kamu kena buat apa? Baret? Kalau kamu baca 3 kali ganda bekas Y ni, maksudnya kita kena buat apa? Tiga kali ganda macam mana? Hello. 3 kali. Kamu dah nampak kali dah. Maksud 3 kali lah. Okey kan? Kali apa? Kali isi padu Y ni. Okey tak? Kalau kamu nak tulis kat sini, memanglah. Just macam tu. Jangan lupa bila kamu nak darab, kena darab the whole thing. So that's why saya letak kurungan kat situ. Nampak tak? Kalau kamu baca macam tu, kamu akan rasa susah. Yang penting tu, dalam matematik memang macam tu. Yang penting tu kamu macam mana nak cache maklumat tu. Kamu macam mana nak tangkap maklumat tu. So kamu just baca apa maklumat yang diberi tu, kamu cuba keluarkan. Dia cakap nak tambah 200. ml di bekas Z. Kamu just tulis sajalah. Lepas tu bila tambah tu dia akan sama dengan apa? Menjadi 3 kali ganda bekas Y. Isi padu air dalam bekas Y. So kamu ambil lah sama dengan 3 darab isi padu air dalam bekas Y lah. Kan? Bila kamu baca dalam bahasa Melayu tu dia panjang sangat kan? So kamu susah nak faham. Tapi kalau kamu faham bahasa matematik, kamu tengok saja dah tahu. Okey, apa yang saya tulis tadi? 3 kan? Okey. Kita akan tulis macam ni kan? Kamu akan tulis dulu. 3 darab dengan 3x tolak 50 sama dengan apa? Bukan 200 tapi sebenarnya Z tu memang dia ada 1000, kamu hanya tambah dengan 200 sahaja. Nampak tak? So kalau kamu baca ayat tu panjang kalau baca dalam bahasa Melayu, tapi kamu faham bahasa matematik kan? Kamu tengok saja. 3 kali ganda 3x tolak 5 ini, maksudnya isi padu air Y ini, dia adalah sama dengan yang 100, yang isi padu bekas Z ini, kalau kita tambah dengan 200. Kamu akan bentuk persamaan ini. Nampak tak? So seterusnya. Sekarang soalan tu dia nak cari apa? Kamu dah bentukkan persamaan dah, betul tak? So yang lain tu kalau kita nak cari nilai X, sama je lah. Apa yang kita kena buat tu, kita kena pindah ke kanan, pindah ke kiri saja. Maksudnya yang tak ada kaitan dengan X tu, kita kena pindah semua ke sebelah kanan. Betul tak? Okey, so sekarang kita ada kurungan, kita kena darab masuk dulu. 3 darab 3, so kita dapat 9x. Betul tak? So seterusnya, 3 darab 50, 150. Just tekan kalkulator je dah boleh dapat jawapan. Sama dengan 1000 tambah 200, 1200. Kan? Okey, seterusnya. Sebab saya nak cari nilai x, so yang tak ada kaitan tu saya kena pindah satu demi satu lah. So first, tolak 150 saya kena pindah dulu. So kalau pindah, saya bagi 9x. Okay? So sini memang di sebelah kanan ada 1200. Tadi tolak, saya pindah jadi tambah 150. So kamu akan dapatlah, 9y tu sebenarnya dia sama dengan 1350. Okay, so sekarang nak tanya. Soalan dia nak cari x, betul tak?
Kalau kamu dah tahu 9X sama dengan 1350, apakah nilai X kita? Macam mana kita nak cari? 9 ni bila kita pindah, macam mana? Sebab buka mic lepas tu tak dengar. Bahagi. Bahagi. Okey, kita just buat bahagi je. So yang ini 1, 3, 5, 0 sebab nak cari X. So tadi 9 darab X, so 9 tu saya bahagi. Pindah ke sini jadi bahagilah. So semua akan dapat jawapan kan? 150. Betul tak? Okey? Nampak tak? So dengan cara ini kita boleh dapat jawapan. Okey? Faham semua? Ya. Okey. Hopefully okey tak ada masalah. Kalau ada masalah kena cakap tau. So dalam peperiksaan jangan takut dengan soalan macam tu. Kamu tengok setiap kali saya bincang soalan macam ni dengan kamu semua kan, saya memang buat perlahan-lahan. So dalam peperiksaan sama juga. Sebab kebanyakan pelajar kan, ini masalah, bukan masalah sebab tak faham soalan tau. Sebab apa? Sebab macam psikolas, okey, masalah psikologi kan. Sebab macam mana? Kamu nampak soalan tu panjang, kamu baca satu kali saja kamu rasa kamu macam tak faham apa yang dia nak tu. So kamu dah give up. Sebab mengapa? Sebab kamu belum lagi tukar bahasa Melayu jadi bahasa matematik. Yang itulah. Kamu kena buat dulu. Ambil maklumat yang sedia ada tu, kamu kena bentukkan persamaan. So persamaan itu merupakan bahasa matematik. Kalau kamu dah dapat persamaan tu, kamu dah boleh buat dah boleh dapatlah jawapan. Kan? Tak susah kan? Sekarang kalau dah kita tengok soalan B kita. Hitung nilai T yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. So kat sini kita ada dua persamaan. Persamaan pertama 5T tolak 4U sama dengan 12. Okey, untuk persamaan kedua dia tulis bagi kamu U tu nilai negatif 1/2. So kalau kamu dah diberi U tu sama dengan negatif 1/2. Okey, kehendak soalan dia nak cari nilai T. So sekarang kalau kamu dah tahu nilai U, kamu just ganti masuk sahaja. Okey, soalan ni juga sama dengan yang PB kan? Kamu dah tahu nilai U tu macam mana? Kita just ganti masuk sahaja. So senang je lah. Kamu salin dulu soalan kita tu 5T tolak dengan 4U kan? Sama dengan 12. So sekarang sebab kamu dah tahu U tu sama dengan negatif 1/2, so kita kena tulis macam tu. 5T tolak 4. U tu kamu ganti jadi apa? Negatif 1/2 sama dengan 12. Okey, sekarang saya nak tanya, betul tak saya just ganti macam tu? Bila saya dah tahu U tu sama dengan negatif 1/2, saya just tukarkan U tu jadi negatif 1/2. Boleh tak saya tulis macam tu? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Mengapa tak boleh? Sebab dia tak buku kurungan. Ya, kena letak kurungan sebab 4U tu maksud 4 darab U. Kalau kamu tak letak kurungan, nanti dia akan jadi 4 tolak. Tolak tu salah lah, yang ini darab. Okey, so sekarang kita nak selesaikan soalan dia. Okey, sebab sini ada kurungan, maksudnya kita kena darab. Yang negatif 4 ni kena darab dengan negatif 1/2. So sekarang yang tak ada kaitan, saya salin balik 5T. Okey. So yang sini negatif dah jadi positif. 4 darab dengan 1/2. Kamu boleh tekan kalkulator. Okey, atau tak kamu tengok saja dah tahu jawapan dia 2. Betul tak? Sama dengan 12. Macam itulah. Kan? Seterusnya sebab soalan nak cari nilai T. Betul tak? Nampak tak? Kalau kamu skill pindah-pindah tu, skill tu kamu okey. Semua soalan memang guna skill tu. Sekarang kamu nak cari T dah. Yang tak ada kaitan dengan T tu macam mana? Tambah 2, saya kena pindah. So, saya dapat 5T sama dengan 12 tolak 2. So, kamu akan dapat apa? 10. Kalau 5T sama dengan 10, 5T sama dengan 10, apakah jawapan T kita tu? Darab jadi bahagi. Kan?
10 bagi 5, so kamu dapat, oh T itu sama dengan 2. Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Kalau kamu betul-betul ada ikut setiap kelas apa yang seterang tu kan, saya rasa PA kamu memang tak ada masalah, memang boleh score. Kan? Cara dia, jangan panik. Yang penting tu dalam peperiksaan jangan panik. Kamu buat step by step. Matematik memang step by step. Kalau kamu step by step, okay, otak kamu clear nak buat step yang mana satu dulu, mesti betul. Okay, kecuali kamu try sahaja. Yang lain tu rasanya tak ada masalah dah. Okay semua? Hello, okay ada tak okay? Dah siap belum yang ni? Dah. Okay. Belum. Belum Belum Dah belum? Dah sir. Sudah? Okay, kalau sudah kita teruskan. Okay. Okay, tengok soalan ke-24 ni. Sama jugalah. Macam soalan ini kan, nampak juga, soalan panjang, ada gambar lagi. So, kamu akan rasa panik. Banyak pelajar akan rasa panik dah sebab dia macam ayat banyak kan. Once nampak saja ayat banyak, soalan panjang, kamu dah takut. Jangan takut, okay. So, sekarang saya nak panggil seorang pelajar baca soalan ni. Boleh tak? Siapa nak baca? Kali ni panggil Faiz, boleh tak Faiz? Faiz? Boleh sir. Okay, baca. Yang mana Maisarah tu lah. Kan nak baca soalan terus. Baca soalan, mesti baca dari atas. Raja 6. Okay. Raja 6 menunjukkan sarapan pagi yang dibeli oleh Maisarah dari gerai abang Handsome untuk keluarganya. Okay, so kalau kamu lihat di sini, ini air ni lah RM3.80, satu bungkus nasi lemak RM4.50. Okay, terus baca. Maisarah membeli X bungkus teh tarik dan Y bungkus nasi lemak dengan jumlah bayaran RM31.60. Okay, tulis satu persamaan linear dalam sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat di atas. Okay, menggunakan maklumat di atas, kamu kena tulis persamaan. Okay, Faiz tak payah tutup lagi. Okay, saya nak tanya kamu sekarang. Jangan panik. Okay, dari ayat tadi kan, Maisarah membeli X bungkus teh tarik dan Y bungkus nasi lemak dengan jumlah bayaran RM31.60. Dengan ayat ini kan, apa maklumat yang kamu dapat? Harga nasi lemak dan teh tarik RM3.80 dan RM4.50. Oh, yang ini kan? Ini berapa bungkus saya nak tanya. Kalau RM3.80 tu berapa bungkus? Dalam gambar tu berapa bungkus? Satu bungkus. Maksudnya satu bungkus RM3.80. Satu nasi lemak berapa? RM4.50. Okey, sekarang soalan dia nak apa? Maisarah beri berapa? Dia beri teh tarik kan? Okey, saya nak tanya. Berapa bungkus teh tarik? Satu kah? Baca sekali lagi, Maisarah memberi X bungkus. X bungkus. X bungkus. Maksudnya sebenarnya kat sini kamu tak tahu. Yang X ni unknown, pemboleh ubah. Benda yang kamu tak tahu tau. So kamu tak tahu. Mungkin dia beli 2, mungkin dia beli 3, mungkin dia beli 4. Kita tak tahu. So dia just letak X bungkus. Okay, so sekarang saya nak tanya kamu. Satu bungkus tu RM3.80. X ringgit tu berapa? X bungkus tu berapa? Kamu kena tambah ke, tolak ke, atau darab atau bahagi? Darab. Darab kan? Sebab kamu tahu, satu bungkus RM3.80. 2 bungkus kamu kena darab dengan 2. 3 bungkus kamu darab dengan 3. Sama jugalah kalau saya cakap X bungkus, kamu kena darab X dengan harga satu teh tarik tu. So kat sini kamu akan dapat maklumat apa? Kalau darab, maksudnya RM3.80 kamu darab dengan X. Kan? So sekarang saya nak tanya, teruskan. Dan tu maksud apa dalam bahasa matematik?
Dan tu maksud apa? Saya ada 3 biji. Tambah lah, betul lah. Okey, yang ini tambah. Dan tu maksudnya tambah. Okey, sekarang kita teruskan. Nasi lemak, harga dia tadi kamu tahu nasi lemak tu RM4.50 kan? Tapi dia beri berapa? Y Why? bungkus nasi lemak. So, saya nak tanya. So, all together nasi lemak dia kena bayar berapa sebenarnya? Jumlah nasi lemak harga dia berapa? RM4.50. Yang tu satu saja. Yang itu satu bungkus. Y Empat. bungkus. Y bungkus kan? So, berapa? RM4.50 darab dengan? Darab dengan Y. Ya, so kamu akan dapat 4.5 Y. Nampak tak? Itulah cara kita tangkap maklumat. Nampak tak? Dengan jumlah, maksudnya harga semua teh tarik dan harga semua nasi lemak tu adalah dengan jumlah bayaran. Okey, so dengan jumlah bayaran tu, kamu dalam bahasa matematik tu kamu boleh tulis apa? Jumlah tu? Sama dengan Sama dengan apa? RM31.60. Itu je lah. Nampak tak? Senang saja kan? So bila dia cakap tulis satu persamaan, just tulis saja. Satu markah dah dapat. 3.8 X tambah dengan 4.5 Y sama dengan 31.6. Macam tu. Dah habis. Senang tak? Yang susah tu sebab kamu tak tahu macam mana nak tukar bahasa Melayu jadi bahasa matematik. Sebenarnya kamu faham dalam bahasa Melayu kan? Bila saya tanya kamu boleh jawab. Tapi bila kita nak tukar jadi bahasa matematik tu yang tu penting. Kamu faham macam tu. Mesti baca kali kedua. Kalau kamu baca kali pertama je mesti saya garanti lah kebanyakan pelajar tak boleh dapat jawapan. Kecuali dia dah mahir dah. Kalau tak, bila kita masih belajar lagi, kita kena buat step macam tu lah. Step by step. Tangkap maklumat dia. Okey tak? Okey ya? Semoga semua faham lah. Okey, so sekarang kita teruskan. Okey, siapa lagi nak baca? Jangan takut lah bila Sir panggil kamu baca soalan tu kan. Sir bukan nak menyusahkan kamu. Sir nak kamu betul-betul belajar. Okey, siapa nak cuba? Tadi Faiz kan? Sekarang Sir panggil Fazli, boleh tak Fazli? Fazli ada? Okey, kita teruskan soalan yang kedua ni. Baca tengok. Seterusnya, jika masyarakat membeli 6 bungkus teh tarik dan P bungkus nasi lemak, jumlah baru bayaran ialah RM63.30. Cari nilai P. Ini kehendak soalan dia kan? Okey, sekarang apakah maklumat yang kamu boleh dapat? Step by step. Dia memberi apa dulu? 6 bungkus teh tarik. Okey, bagus. Tadi ni 1 bungkus saja kan? So sekarang 6 bungkus maksudnya kita kena 6 darab dengan 3.8. Ya. Dan tu kamu kena tukar jadi apa? Yang ini depan punya. Dan tu tambah, betul tak? Sekarang dia dah cakap P bungkus punya nasi lemak. So nasi lemak tu berapa harga dia? 1 bungkus? 4.5. 4.5. So P bungkus tu berapa? 4.5 P. Ya, bagus. 4.5 P. Dan jumlah baharunya, jumlah tu kita boleh tukar jadi? Sama dengan berapa? 63.30 sen. Ya, betul. Betul, pandai. Okey, hebat. Okey, dengan cara itulah, kamu just jangan takut apa-apa. 3 markah tau, nampak tak? Kamu just tulis macam tu je, dah dapat markah dah. Okey, macam mana? 6 kamu darab dengan 3.8. Okey, yang ini kita kena buat dululah, of course. Lepas tu kena tambah dengan 4.5 P. Kamu dapat sama dengan 63.3. Okey, kalau kamu tulis dalam bentuk ini sahaja, walaupun kamu tak cari nilai P pun, belum dapat. Mungkin masa dah sampai atau kamu dah confused dah.
Tak tahu macam mana nak teruskan dah. Tapi kalau kamu buat macam ni je, 3 markah ni kamu dah dapat kerja. Okey, jalan kerja kamu dah dapat 1 markah. Nampak tak? Okey. Tapi yang 2 markah tu tak susah dah kalau kamu dah bentukkan persamaan tu. Kan? Seterusnya sebab kehendak soalan nak cari nilai P. Maksudnya, yang tak ada kaitan dengan P tu semua tu kita kena pindah ke sebelah kanan. So kita kena ringkaskan dulu. Nampak tak kat sini? Kalau ada kurungan, ada darab, kita kena settlekan yang ini dululah. So 6 darab 3.8, kamu dapat apa? Kalau kira kamu tekan kalkulator je kan? Titik. So saya rasa semua akan dapat 22.8. Betul tak? So tambah dengan yang lain tu, kamu salin balik. So that kamu tak salah. Okay, mesti salin balik Walaupun kamu hanya settle yang buka kurungan ini sahaja, darab sahaja. Tapi yang lain tu tak ada kaitan tu, kamu kena salin balik juga. So sekarang saya nak cari P. Saya 22.8 ni saya kena pindah juga kan. Tambah saya kena pindah jadi tolak. So kat sini saya ada 4.5 P. Sama dengan 63.3. Kita tolak dengan 22.8. Okay, so apakah jawapan sini? Just tekan kalkulator je, tak perlu panik kan? Just tekan kalkulator, kamu dapat 40.5. Kan? 4.5 P sama dengan 40.5. So sekarang soalan dia nak cari P. So macam mana kita nak cari? Darab tadi kita jadi bahagi. So 40.5 tu kita bahagi dengan 4.5. So apakah jawapan kamu? Tak cukup tempat kan? P sama dengan, tekan kalkulator dapat 9. Itu je. Nampak tak? Okey? Boleh tak semua? Hopefully okey Atau dah pening dah? Azril okey tak Azril? Daniel? Rizwan? Putri? Hello, okey tak? Yang sepanggil tu tak balas tu macam mana? Faham atau tak faham? Okey, Daniel ada balas. Okey. Okey. 3 markah macam mana kamu dapat? Okey. So, tengok kalau kamu dah darab dapat markah kat sini kan? Sini mungkin kamu dapat markah yang kedua. Okey, K2. Lepas tu yang markah yang ketiga macam mana? Kamu tahu pindah-pindah semua step kamu pindah betul. Jawapan akhir sekali. Ini K1 juga bukan K2. K2 tu maksud 2 markah. 1 markah. Okey, 1 markah untuk yang step ini, 1 markah untuk yang step ini. Okey. So lepas tu yang last kali nilai kamu dapat akhirnya. Itulah 3 markah kat sini. Okey? Okey, kita teruskan soalan B kita ni. Tak susah jugalah. Okey, yang ini memang kita nak buat persamaan serentak. Nampak tak dalam persamaan kita dia nak cari nilai P dan cari nilai Q kan? Okey, kita ada 2 persamaan dan setiap persamaan dia ada 2 pemboleh ubah. So yang ini tak ada choice yang lain dah. Memang kita kena buat apa? Kita kena buat persamaan serentak. Okey, so kita ada 2 cara. Kamu boleh guna kaedah penghapusan atau boleh guna kaedah penggantian kan. Sebelum tu soalan macam ni saya dah pernah bagi kamu semua buat ulang kaji dah. Masih ingat tak? So kalau ingat, kalau tak ingat kamu kena buat ulang kaji balik. Kena tengok balik video yang saya discuss tu. Okay? So sekarang kita tengok yang ini. Sebelum kita nak mula, kita salin dulu soalan. Persamaan yang pertama yang kita dapat tu P tolak Q. Sama dengan 10. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua. P tambah 3Q sama dengan negatif 6. Ini persamaan yang kedua. Okay. So untuk step ini kan, bila kita buat persamaan pertama, persamaan kedua macam ni, kamu kena make sure macam mana. Yang sebelah atas mesti sama. Sebutan yang ada, pemboleh ubah yang ada. Macam P, dia mesti, urutan dia mesti sama. P, Q, Q.
barulah kamu senang untuk bandingkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Okay, so sekarang kita guna kaedah penghapusan. Okay, so macam mana nak hapuskan? So bila kita nampak P sama dengan P, kalau dia sama, kita just boleh terus hapuskan. Okay, kalau dia tak sama, kamu kena samakan dia lah. Okay, so yang sini memang sama, P dengan P. Kan? Okay, so saya tolak. Saya boleh guna kaedah tolak, betul tak? P tolak P, dia dah jadi kosong. So maksudnya kalau saya nak hapuskan yang ini, saya kena ambil persamaan pertama, tolak dengan persamaan yang kedua. So apa yang kamu dapat? P tolak P dapat kosong. Dah habis dah. So next kali kita ambil atas, negatif Q ini, kamu kena tolak dengan yang bawah, tambah 3Q. Tambah 3Q tu sebenarnya 3Q jugalah. Okey, sama dengan apa? Yang sebelah atas tolak sebelah bawah. 10 tolak sebelah bawah. Mesti ingat yang ini tolak. Kamu jangan ambil 10 tolak 6 saja. Yang ini bukan 6, yang ini negatif 6. So kamu kena ambil 10 tolak negatif 6. Kena berhati-hati di sini. Okey, seterusnya. Okey, kita teruskan. Yang ini negatif 9 ada kurungan kan? Negatif positif jadi negatif 3Q. So kamu akan dapat negatif jadi positif. So tambah 6. Okey, so sekarang yang ni konsep hutang, betul tak? Hutang 1 queen, hutang 3 queen. So all together kamu hutang 4Q. Sama dengan yang ni 16. So sekarang kalau kamu dah tahu negatif 4Q sama dengan 14, Q tu sama dengan apa? Kita ambil 16 bahagi, jangan lupa ada negatif bahagi negatif 4. So kamu akan dapat Q sama dengan negatif 4. Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Tapi soalan dia bukan nak cari Q saja. Kalau kamu dah dapat cari nilai Q tu, sekarang kita nak cari nilai P. So macam mana nak cari nilai P? Kita just ganti balik saja. Kamu tengok yang mana satu, okey, ada nilai persamaan yang kamu nak pilih tu. Okey. Salah satu pun boleh. Nak pilih mana-mana satu pun boleh. Okey, untuk saya mesti saya pilih yang senang lah. P tolak Q ini sama dengan 10. Kalau kamu dah tahu Q sama dengan negatif 4, saya just ganti masuk lah. Bila saya nampak Q saja saya ganti masuk. So P tolak saya salin balik. Tapi Q ni saya kena masukkan dengan negatif 4 ni. Okey, sama dengan apa? 10. Negatif jadi positif. 4 sama dengan 10. So sekarang P sama dengan apa? 10 tolak 4. So akhirnya kita dapat 6. Itulah jawapan kita. Tak susah, betul tak? Kalau kamu ikut step by step memang tak susah. Okey? Memang tak susah. Okey? So sekarang kita teruskan soalan ke-25. Okey, soalan ke-25. Okey, macam mana kita nak buat soalan ni? Okey, tentukan sama ada yang ini setiap tahun lah ada keluar soalan ni. That's why definisi setiap topik tu ada terangkan untuk kamu semua. Dia nak tentukan apa? Sama ada setiap yang berikut, yang 1 dan 2 ini adalah ungkapan kuadratik atau bukan. So jawapan kamu sangat senang sahaja. Kamu hanya beritahu ya atau tidak saja. So sebelum kamu nak tulis ya atau tidak, kamu kena faham dulu, betul tak? Apakah maksud kat sini dia beritahu kita ungkapan kuadratik saja tau. So kamu kena faham apa maksud ungkapan. Okey, siapa boleh bagi tahu saya apa maksud ungkapan? Apa perbezaan antara ungkapan dengan persamaan? Siapa boleh bagi tahu saya? Apakah perbezaan antara mereka? Hello? Siapa boleh bagi tahu? Apa perbezaan dia? Persamaan ada sama dengan, ungkapan tak ada. Ya, betul. Okey. Kalau soalan tu dia cakap persamaan, dia mesti ada simbol sama dengan. Ingat, dia mesti ada simbol sama dengan. Okey? Tapi ungkapan tu, ya. Tunggu. Saya tertekan pula.
Tapi bila kita cakap ungkapan, dia tak ada lah. Okay, dia tak ada. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, kena berhati-hati juga. So untuk yang 1 dan 2 ni memang kedua-dua juga merupakan ungkapan. Yang ini dah betul. Kriteria dia memang menepati. Tapi yang keyword satu lagi, yang ungkapan kita nak tu ungkapan kuadratik. So siapa boleh bagi tahu saya apa maksud kuadratik? Bila kamu nampak saja kuadratik, dalam otak kamu nak fikir dia mesti ada ciri-ciri apa? Hello, kuadratik macam mana pula? Hello, kuadratik Amira, Syuhada macam mana? Kalau nampak kuadratik, ini Kuasa saya yang tinggi 2. kuasa yang tertinggi bagi pemboleh ubah mesti adalah 2. Okey, siapa yang tak ingat tu sila tulis. Yang ini saya banyak kali saya cerita sebab saya tengok banyak soalan kan. Okey, di past year paper pun dia ada keluar soalan macam tu tau. So kena berhati-hati, kena tahu perbezaan dia. Okey, so kalau kamu nampak saja kuadratik, maksudnya kuasa yang tertinggi, pemboleh ubah adalah 2. Okey? So ingat macam tu. So itulah kita panggil kuadratik. Kalau kamu nampak X kuasa 3 tambah 4X tolak X kuasa 2. Kamu jangan nampak X kuasa 2 saja kamu cakap ini adalah kuadratik. Tak betul. Sebab mengapa? Kalau kamu nampak ada X kuasa 3, maksudnya X kuasa 2, 2 tu bukan kuasa yang tertinggi lah. So yang ini bukan kuadratik. Okey? Ingat. Faham tak? Itulah cara kita nak bezakan. Okey? So sekarang kita tengok yang soalan yang 1 tu. Okey, K kuasa 2 per 2 tambah dengan 5K tolak 7. Okey, yang ini ya atau tidak? Jawapan kamu semua, ya atau tidak? Ya atau tidak? Of course dia memang ungkapan, betul tak? Dia memang ungkapan, dia bukan persamaan. Yang dia dah kriteria pertama dah betul. Ciri-ciri pertama yang dah betul. Kuadratik ini berbentuk kuadratik tak? Ya. Ya, okey. Sebab mengapa? Kuasa tertinggi. Betul. Kalau dia nak kamu terangkan, kuasa tertinggi K atau pemboleh ubah kita adalah 2. So kita cakap ya. Kamu tulis macam tu je dah dapat markah tu. Okey, jangan kalau dalam peperiksaan keluar soalan macam tu, kamu jangan kosongkan, rugi kamu. Okey, kalau kamu betul-betul dah lupa macam mana pun, tembak je lah ya atau tidak, tulis je. At least mungkin kamu tembak betul dapat 2 markah kat sini. Okey, so sekarang yang ini. 2 per K kuasa 2 tambah 5K tolak 9. Yang ini ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau bukan? Hello? Ada orang buka mic. Ya kah? Kena berhati-hati yo. Yang ini bukan. Ya, mengapa bukan? Itu dekat bawah. Ya, betul. Bagus. Okey. Sebab kamu tengok yang kuasa 2 ini dia di bawah. Okey, dia di bawah. Kalau kamu naik ke atas kan, dia sebenarnya dia akan jadi macam tu. 2K negatif 2. Dia negatif 2, dia bukan kuasa 2 sebenarnya. Kalau kamu letak di penyebut di bawah tu, dia akan jadi positif. Kamu tarik atas, dia jadi negatif. So, sebenarnya dia negatif. Dia bukan kuasa yang tertinggi. Okey, yang ini bukan. Okey, yang ini bukan kuadratik. So, itulah jawapan kita. So, kena berhati-hati tau. So, kamu jangan ingat, nampak saja kuasa 2 mesti ya lah. Dia mesti kuadratik dah. Tak semestinya. Kalau dia di sebelah bawah, pecahan kita tu, dia adalah negatif 2. So, bukanlah. Okey, dia bukan kuadratik. Okey ya? Okey. Last kali. Selesaikan yang ini. Masih ingat tak soalan ni macam mana? Okey, so kita okey, ini kan soalan kuadratik. Ini memang soalan kuadratik. Memang akan keluar soalan ini ya.
Okay, so kita kena buat pemfaktoran. Kita kena selesaikan yang ini. Tapi tak kira soalan dia macam mana pun, first step kamu nak, tak kira kamu guna cara apapun lah. Kamu boleh guna kalkulator kan? Masih ingat tak? Okay, boleh guna kalkulator atau kaedah pemfaktoran. Boleh juga. Tapi tak kira kamu guna cara apapun, kamu kena ingat apakah bentuk am dia. Masih ingat tak? Bentuk am untuk persamaan kuadratik kita tu macam mana? Masih ingat tak? Mesti kamu kena susun dalam bentuk am. Masih ingat tak? Tak kira lah dia bagi kamu apa-apa pun, kamu kena susun dalam bentuk am. Bentuk am tu mesti macam mana? Mesti ada A, X kuasa 2 tambah dengan B, X tambah C sama dengan A. Sama dengan kosong. Yang ini adalah bentuk am kita. Masih ingat? So dari sini, lepas tu kita kena susun lah. So ini 5x kuasa 2 tambah 7x sama dengan 6. So kita kena pindahkan 6 itu ke sebelah kiri. So kamu akan dapat macam tu. 5x kuasa 2 tambah 7x tolak 6 sama dengan kosong. Nah, inilah memang sama dengan bentuk am kita. So kita kena tentukan, tak kira lah okay, kamu guna cara apapun. Okay, kamu guna kalkulator, memang kamu kena tahulah A tu adalah muncul di depan X kuasa 2. B tu mesti muncul di depan X. Okay, C tu dia hanya nombor, hanya pemala sahaja. So kamu tahu, kamu boleh terus tekan kalkulator, dah dapat jawapan dah. Okay, so kat sini kan, okay. Saya rasa sesuai dulu kan. Okey, saya buat dulu yang cara macam mana kita buat dengan pemfaktoran dulu. Sebab untuk pelajar yang dia kalau dia tahu pemfaktoran tu, dia buat cara ni. Okey, dia boleh buat cara macam tu. Okey, so yang tengah-tengah tu 7x saya tulis kat sini. Okey, so sekarang kita observe yang sini, 5x kuasa 2 ni. So 5x kuasa 2, apa darab apa boleh dapat 5x kuasa 2? So kita mesti tahu 5x darab dengan x, betul tak? Okey, yang 6 ini kita boleh dapat apa? Kita cuba-cubalah. Okey, mungkin 3 darab 2. Kita try tengok boleh tak? Okey, 3 darab 2. So sekarang kita darab silang. X darab 3 kita dapat 3x. Lepas tu 5 darab 2 kita dapat 10x. Kat sini 10x dan 3x boleh tak jadi 7x? Sangat jelas, betul tak? Macam mana kita boleh dapat 7x? 10 tolak 3. Kalau sini tolak, saya sini juga kena letak tolak bagi dia lah. Kan? Okey, so apakah jawapan kita? Itulah jawapan kita. Kan? So yang ini sama dengan kosong. So kita just salin sajalah. Kita letak 2 kurungan 5x tolak 3. Okey, yang ini x tambah 2 sama dengan kosong. So sekarang kita soalan dia nak cari nilai x. Bila dia cakap selesaikan, sebenarnya dia nak cari nilai x. Dia nak kita tahu, nak kita cari apakah nilai x kita tu. Okey, selesaikan. So kamu mesti cari x tu sama dengan apa. Dan kat sini kan sebab dia kuasa 2 memang kita ada 2 jawapan punya. Saya dah beritahu kamu semua awal-awal dah. Kan? So kalau kamu dah dapat faktor dia, kamu boleh asingkan dia. Yang kurungan yang pertama kamu boleh dapat persamaan 5x tolak 3 sama dengan kosong. Atau persamaan yang kedua kita dapat x tambah 2 sama dengan kosong. Lepas tu kita nak cari nilai x, betul tak? Kita just buat macam tu je lah. Nak cari nilai x. So yang tak ada kaitan saya kena pindah. Untuk pelajar yang cepat kan, dia dah boleh terus dapat jawapan dah. Kan? Tapi kalau tak, kita buat step by step. Tolak jadi tambah 3. So x jadi x kita sama dengan 3/5. Itulah salah satu x, nilai x kita. Yang ini x tambah jadi -2. So kita dapatlah kedua-dua jawapan ni. 4 markah tau kamu tengok soalan ni. So first, kalau kamu buat dalam bentuk am dan mesti dapat markah kat sini. Kalau kamu berjaya, okey, ini 1 markah. Mesti dapat 1 markah kat sini. Nampak tak? Kalau kamu berjaya, dah buat pemfaktoran, dah siap, dah dapat. Yang sini dapat 1 markah. Okey, lepas tu jawapan betul. Ada dua-dua jawapan pun betul.
dapatlah 4 markah. Itu je. Nampak tak? Okay. So untuk pelajar kalau dia mahir dalam cara ini, kamu just buat cara ini. Okay. Dan lepas kamu buat, kamu boleh guna apa? Calculator. Okay. Saya nak terangkan calculator juga. Sebab untuk setengah pelajar kalau dia memang dia rasa susah untuk guna cara ni, guna je lah calculator. Tak ada orang tahu pun kamu guna cara apa untuk dapat jawapan. Tapi yang penting tu macam mana? Kamu kena buat apa? Kamu kena tulislah jaran kira dia. Kalau kamu terus dapat jawapan, 4 markah kamu tak boleh dapat penuh, maka penuh kamu tak dapat. Okay, so sekarang kita, saya cuba, saya tulis untuk kamu semua. Macam mana kita nak tekan calculator? Seperti apa yang saya cakap tadi, kamu kena siap sedia kena faham lah. Macam mana nak tekan calculator kan? Okay, saya reset semula, mode 1. So reset semula. So kita set sekarang. Macam mana nak set calculator? Mode 1, 2, 3. Okay, dapat jawapan EQN tekan 1. Lepas tu pergi ke kanan. Degree saya pilih 2. So dia akan tanya A kan? Seperti apa yang saya cakap tadi, okay, A mesti muncul di depan X kuasa 2. So muncul di depan X kuasa 2 adalah 5. Tekan je 5. B mesti muncul di depan X. So di depan X tu tambah 7. So maksudnya 7 lah. Okay, C mesti muncul di belakang. Okay, dia mesti ada, dia macam pemala, tak ada X di tepi dia. So tolak 6. Okay, make sure mesti sama dengan kosong. So sekarang kita dah dapat jawapan. Nampak tak? 3/5. Kamu mesti akan dapat titik perpuluhan dulu. Kamu just tekan A, B, C sahajalah. So kamu dapat, nampak tak? X yang pertama, 3/5 ni. Kamu dah dapat jawapan, 3/5. Yang satu lagi ni, -2. Kedua-dua jawapan kamu dah dapat. Nampak tak? Okay? Nampak tak? Itu je lah. Tak susah, betul tak? Kalau kamu buat step ini, kamu guna calculator check jawapan kamu. Kalau dah memang betul, kamu memang yakin mesti boleh dapat jawapan. Okay? Kalau untuk setengah pelajar, dia tak tahu macam mana nak buat, tapi dia terus dapat jawapan. So, apakah tindakan yang kamu kena buat seterusnya? Kamu kena tulis dulu, 3/5. Yang satu lagi, X sama dengan -2. Kamu tulis jawapan, tekan calculator, dapat jawapan. Okey, ingat tapi sebelum kamu tekan calculator, mesti susun dalam bentuk dahulu. Ingat. So, barulah kamu tekan calculator, dapat jawapan ini. Lepas tu kita kena cari. Okey, kita kena bentukkan kedua-dua ni kan. X sama dengan 3/5, X sama dengan -2. Kita kena jadikan dia menjadi persamaan. 3/5 tu bahagi 5. Saya kena tarik ke atas jadi 5x, betul tak? 5x sama dengan 3, kan? Tapi saya nak jadikan dia sama dengan kosong. Kamu just pindah je. So, tambah 3, pindah jadi tolak 3. Sama dengan kosong. Nampak tak? Seterusnya, yang ini. X sama dengan -2 kan? Kamu just pindah macam tu je. Tolak jadi tambah 2 sama dengan kosong. Dengan ini, kamu just ambil apa je? Yang ini kan, kamu dah dapat. Okey. Kedua-dua benda ni sama dengan kosong, betul tak? 5x tolak 3 sama dengan kosong. X tambah 2 sama dengan kosong. So, ini merupakan faktor kita. Kamu boleh terus tulis lah. 5x. Kita buat macam buat patah balik sahaja tau. Mesti ada step macam tu. Kamu baru boleh dapat markah penuh. Okey, itu je. Nampak tak? Yang sini dah dapat markah dah. Inilah cara macam mana kita buat balik. Memang at first soalan kamu mesti ada dah kan? Ini mesti kamu tulis dulu. Kena buat dalam bentuk dulu, baru kamu boleh tekan calculator, lepas tu dapat jawapan yang ini dengan ini. Lepas tu kamu buat patah balik, dapat yang ini. 4 markah dapat penuh tu. Okey tak semua? Ada susah tak? Fikir balik, ulang kaji balik. Itulah apa yang kita nak bincang hari ini. Sampai ni bahagian B dah habis. Lepas tu dah bahagian C dah. Okey, saya keluar dulu. Okay, stop recording.